Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan nasuha wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بنهيك وإنهم الملائكة المقربين وخرج من الناس وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا صراطك يا رب. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا به في الدارين. Sekarang. Engkau dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bermalam perempuan hal keadaannya meninggal ia akan hamparan lakinya, nescaya dilaknatkan dia oleh malaikat hingga berpagi-pagi ia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bermalam perempuan apabila bermalam perempuan ini ada di dalam waktu malam, pada waktu malamnya, hal keadaannya perempuan, dikandaki perempuan tu isteri lah, meninggal ia akan hamparan lakinya, suaminya. Dia tu tinggal tak tidur bersama dengan suaminya. Dikandaki hamparan tu ialah tempat tidur. Jadi apabila masuk waktu malam, sepatutnya dia akan tidur, sepatutnya dia tidur bersama dengan suaminya. Tetapi dia tu pada waktu malam dia lari, dia tak tidur bersama dengan suaminya, dengan ketiadaan uzur, nescaya dilaknatkan dia. Nescaya dilaknatkan dia kan perempuan oleh malaikat. Nescaya melaknatkan dia oleh malaikat, yakni malaikat minta daripada Allah supaya Allah jauhkan dia daripada rahmat. Itu kesalahan. Sebab tu dilaknat, sebab dia melakukan kesalahan yang mana kesalahan itu ialah tidak menunaikan hak bagi suaminya. Dengan sebab dia tu sepatutnya dia kena tidur bersama dengan suaminya. Sekiranya kalau tidak ada keuzuran, sepatutnya dia kena tidur bersama dengan suaminya. Tetapi dia tidak buat begitu. Dia lari, tak nak tidur bersama dengan suaminya.
Itu maknanya kalau tak ada keuzuran lah. Lagi pulanya tidak diredai oleh suami untuk tidak bersama tidur. Sekiranya kalau suami itu minta nak asing, artinya dapat izin daripada suami, untuk dapat izin daripada suami, contohnya malam ni dia nak bermalam di rumah ibu bapaknya, tidak bermalam bersama dengan suami, dapat izin daripada suami, itu lain kira lah. Ini sengaja dia nak lari daripada tidur bersama dengan suami. Maka itu satu perkara yang salah di atas isteri. Jadi deraka kepada suami dan dia tidak menunaikan hak bagi suami. Sebab itulah dilaknatkan dia oleh malaikat. Hingga berpagi-pagi ia. Jadi maknanya laknatkan dia oleh malaikat tu berterusan. Berterusan tu hingga berpagi-pagi ia. Sebab pagi itu maknanya apabila masuk waktu siang tu maknanya dia orang tak tidur dah. Kalau tidur pun tidur waktu malam, maknanya hingga berpagi itu maksudnya hingga dia berhenti daripada mengerjakan itu maksiat. Itulah hingga berpagi-pagi. Sebab pagi orang dah tak tidur. Jadi maknanya jadi sepanjang malam dalam keadaan dia tu lari daripada tidur berhamparan, tidur bersama dengan suami, maka itu kesalahan sehingga sampai waktu pagi lah. Sebab apabila masuk waktu pagi itu orang dah tak tidur, begitu. Dan sebeda ia Nabi SAW apabila menyuruh oleh lelaki, oleh laki-laki, maknanya suamilah, akan isterinya kerana hajat. Kerana ada hajat nak bagi isteri itu tunai hajat bagi suami. Maka hendaklah datang ia isteri akan dia akan suami. Maksudnya apabila dipanggil, diseru oleh suami akan isterinya, sebab suami itu ada hajat, supaya isteri itu ditunaikan hajat dia, maka hukumnya mestilah bagi suami itu, bagi isteri itu tunaikan seruan itu. Tunaikan seruan itu. Itu mana kata hendaklah ia datang, mana mesti kena tunaikan hajat suaminya. Hendaklah ia isteri itu datangkan dia, dan jikalau ia di atas dapur sekalipun. Walaupun isteri itu di atas dapur sekalipun. Maksud isteri di atas dapur tu maksudnya isteri itu sedang memasak sekalipun. Isteri itu sedang memasak sekalipun. Dia dalam lafaz bahasa Arab tu di atas dapur tu maksudnya dia sedang membakarkan roti di dapur roti. Apa dia panggil dapur roti? Yang bulat tu panggil apa? Purun. Jadi maksudnya begini. Apabila suami itu menyerukan isteri, apabila suami itu menyerukan panggil isteri sebab ada hajat, supaya dia nak suruh buat apa-apa kepada dia, maka wajib data isteri itu tunaikan seruan itu. Walaupun dia sedang memasak sekalipun. Maksudnya begitu. Itu makna dan jikalau ia di atas dapur sekalipun. Maknanya walaupun dia tu sedang memasak sekalipun. Kita ni kalau orang kita ni kalau memasak di dapur tu setengah-setengah tu tak boleh nak tinggal. Nanti jadi hangit masalah. Contohnya lebih-lebih laginya pada ketika nak itu apa dah
masakkan roti itu, roti dalam purun dia, dia kena tunggu nanti jadi terbakar pula roti itu, jadi hangus roti itu pula. Sekalipun maknanya kena tunai. Jadi maknanya walaupun dia sedang memasak, tak boleh nak tinggalkan makanan yang sedang memasak sekalipun, mesti tinggalkan juga. Mesti padamkan api, pergi tunai kepada hak suami lagi. Itu tapi di sini kita jagakan bahawasanya tak sampai begitu, tapi nak cerita katanya besar hak bagi suami terhadap atas isteri, sehingga sekiranya kalau dia sedang memasak sekalipun, yang mana adat orang memasak tu biasanya tak boleh nak tinggal masakan dia di atas dapur sekalipun, mesti kena tinggal juga akan masakan dia di atas dapur untuk nak tunaikan hak bagi suami. Itu nak cerita katanya apa dia tu, tak boleh nak buat alasan, tak boleh nak buat alasan untuk tak terima seruan suami. Tak boleh, saya tak boleh pergi ni sebab saya ada masakan atas dapur, tak boleh nak tinggal sekalipun, tak boleh buat alasan. Jadi maknanya maksud katanya kalau gitu mesti biarkan masakan tu jadi rosak di atas dapur, jadi hangit, jadi hangus kah? Bukan maksudnya begitu. Jadi nak cerita katanya walaupun rupa begitu sekalipun mesti ditunaikan. Maknanya besar. Nak cerita katanya besar hak bagi suami, dia mesti utamakan hak suami di atas kerjaan yang lain. Mesti utamakan tunaikan hak suami di atas kerjaan-kerjaan yang lain. Sehingga kalau sekiranya kalau dia sedang memasak di dapur sekalipun, mesti utamakan akan hak bagi suami, mendulukan hak suami di atas kerjaan dia. Dan diriwayat bahwasanya datang seorang perempuan, ni hadis lain pula. Dan diriwayat bahwasanya datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia seorang perempuan, "Ya Rasulullah, apa hak suami atas perempuan, yakni atas isteri?" Sabda Nabi pun jawab, tiada menegah ia akan dirinya jikalau ia di atas belakang qatab sekalipun, iaitu pelapis yang di atas belakang jamal. Jamal tu unta. Maka Nabi jawab katanya bahawa tiada menegah. Mana tunailah, mesti tunailah. Bahawa tiada menegah ia akan dirinya, diri perempuan, maknanya sekiranya suami ada seru, ada panggil sebab ada hajat, maka jangan tertegah, mesti kena tunai. Walaupun dia tu di atas belakang qatab sekalipun. Apa dia? Pelapis. Iaitu qatab tu pelapis yang di atas belakang jamal, belakang unta. Maknanya maksudnya walaupun dia sedang duduk di atas belakang jamal, belakang unta untuk nak pergi ke mana-mana sekalipun. Jadi maknanya contohnya kalau sekarang tu, mana dia tu walaupun duduk di atas kereta, di atas motor sekalipun, apabila ada seruan suami mesti ditunaikan. Maksudnya jikalau ada ia di atas belakang qatab sekalipun, maksudnya dia sedang perjalanan, maksud duduk di atas belakang unta, maksudnya dia di atas duduk dalam perjalanan sekalipun. Sekiranya kalau ada seruan daripada suami, mesti turun, mesti datang kepada suami. Mesti turun daripada belakang unta, mesti datang kepada suami.
Kalau nak banding, kalau nak cerita masa sekarang tu, kalau dia ada di kat mana-mana tempat, masalah suami panggil, minta suruh balik ke rumah, walaupun ada urusan mana-mana sekalipun, mesti tinggalkan urusan dia, utamakan hak bagi, tunaikan akan hak bagi suami. Itulah, jadi maknanya, dan jikalau dia di atas belakang kotab, yang di belakang pelapis yang diletak di atas belakang unta sekalipun, mesti ditunaikan juga. Nak cerita katanya besar, nak besar, hak bagi suami. Begitulah. Kemudian katanya pula, dan bahawa tiada haram, tiada ia puasa akan satu hari melainkan dengan izinnya, melainkan puasa Ramadan. Maka apabila berbuat ia, perempuan itu nescaya adalah pahala baginya, yakni bagi suami dan dosa atasnya, yakni atas perempuan itu. Saya buka tefah bab puasa. Dan bahawa tiada ia isteri, ia perempuan, ia isteri. Puasa dan tiada ia, yakni haram ia puasa. Dan tiada ia puasa, yakni haram di atas isteri itu puasa. Jadi itu hal dah. Dan tiada yakni haram ia puasa. Dan tiada ia puasa, ni haram ia puasa. Haram di atas isteri itu puasa. Jadi itu hal. Atau bab puasa dah. Ya. Tengok tu.
Semula. Dan tiada ia yakni haram ia. Dan tiada yakni haram ia ia isteri. Mana dan haram yakni dan tiada yakni haram ia puasa. Akan satu hari akan satu hari yakni puasa sunatlah. Dan tiada ia puasa maknanya haram ia puasa yakni puasa sunat. Melainkan melainkan dengan izinnya izin suami. Melainkan dengan izinnya izin suami. Melainkan puasa Ramadan. Ya, nak tengok kitab je. Masalah puasa sunat. Ya, masalah isteri nak puasa sunat. Nanti nak tengok kitab je.
Hmm. Ya. Masalah isteri nak puasa sunat. Masalah isteri nak puasa sunat tu dia ada hukum dia yang tertentu. Satunya satunya isteri nak puasa sunat tak dapat tidak kena ada izin daripada suami. Uh, Kena apa dia katanya, dan tiada, tengok dalam kitab dia katanya, dan tiada ia puasa, mana haram bagi isteri itu puasa akan satu hari, yakni puasa sunat. Haram dia puasa walaupun satu hari puasa sunat, melainkan dengan izin daripada suami. Tapi masalah katanya kena minta izin daripada suami itu, puasa sunat, dia nak puasa sunat, kena minta izin daripada suami. Sekiranya kalau suami itu izin, bolehlah nak puasa. Kalau suami tak izin, maka haram dia tu puasa. Tapi masalah nak minta izin daripada suami itu, masalah suami ada di dalam negeri. Jadi masalahnya kalau suami itu tidak ada kat rumah, seperti suami itu pergi kat lain, tak balik, ada urusan dia, maka itu tak payah minta izin lah daripada suami. Itu sekiranya kalau suami ada kat rumah, kalau pergikan ke mana-mana pun dia akan balik. Maknanya dia ada kat rumah, tidak musafir jauh-jauh. Maka itu wajiblah minta izin daripada suami. Tetapi kalau suami itu tidak ada, musafir, contohnya isteri ada kat rumah, suami pergi umrah, masalan, lepas tu kalau dia nak puasa tu, maka tidak ada tidak kena minta izin daripada suami lah. Jadi suami duduk kat Mekah ni buat umrah, dia ada kat rumah. Lepas tu dia nak puasa sunat, telefon kat suami minta izin nak puasa, itu tak payah minta izin. Itu tak payah minta izin, teruslah puasa sunat. Sebab masalah katanya kena minta izin daripada suami apabila isteri itu nak puasa sunat, mesti kena minta izin daripada suami. Itu masalahnya dengan sebabnya kalau dia puasa tak boleh suami nak jimuk, sebab jimuk tu membatalkan puasa. Jadi maknanya kalau dia puasa, maknanya suami tak boleh nak jimuk. Sebab jimuk tu membatalkan puasa. Lalu tu dia kena minta izin daripada suami. Sekiranya kalau dia nak puasa sunat. Lepas tu masalah nak minta izin daripada suami tu sekiranya kalau suami tu hadir. Hadir tu mana ada, tidak musafir jauh-jauh, tidak. Tapi sekiranya kalau suami itu jauh, pergi jauh, tidak balik, seperti pergi umrah ataunya balik kampung, 2-3 hari lagi nak balik, masalah, maka di situ bolehlah dia nak puasa sunat dengan tidak minta izin daripada suami. Sebab kalau minta izin, kalau minta izin, tak minta izin pun sama, suami tidak ada bersama dengan dia. Sebab tujuan diminta izin tu takutnya pada masa dia puasa suami nak jimuk. Padahal jimuk tak boleh sebab dia puasa. Sebab tu kena minta izin dulu. Itu. Lepas tu masalahnya kena minta izin setiap hari ke tidak, itu tak mesti. Maka minta izin dengan secara umum pun boleh. Dia tahu katanya, bang saya nak puasa Senin Khamis sepanjang tahun. Suami kata, puasa lah. Maka itu tak mengapa.
minta dengan secara umum, minta izin saya nak puasa Senin Khamis. Suami katanya, boleh. Boleh nak puasa. Jadi masalah katanya melaikan dengan izin, kita jaga sikit di situ. Dengan izin ni sekira suami itu hadir. Maknanya tidak musafir jauh-jauh. Bukan. Maknanya kalau suami pergi kerja, petang balik masalah, itu kira kata hadir lah. Bukan mesti kena duduk dalam rumah, tak pergi ke mana, bukan gitu. Kalau katanya pagi suami keluar rumah pergi kerja, petang-petang suami balik, itu kira kata suami hadir dalam negeri. Maka ketika itu wajib dia kena minta izin. Lepas tu masalah satu lagi, puasa sunat. Puasa sunat yang kena minta izin tu jaga sikit. Dia katanya dan harap dan bahawa tiada ia puasa akan satu puasa, yakni puasa sunat. Lepas tu masalah puasa sunat sani masalah puasa sunat yang katanya kena minta izin tu jaga sikit. Puasa sunat yang berulang-ulang. Puasa sunat yang berulang-ulang. Seperti Senin Khamis. Itu setiap minggu lah berulang-ulang. Itu puasa yang sunat, apabila dia nak puasa sunat mesti kena minta izin, yakni puasa sunat yang berulang-ulang seperti puasa Isnin dan Khamis. Itu nak puasa kena minta izin. Dia nak puasa sunat Senin Khamis tu kena minta izin. Sebab puasa yang berulang-ulang. Begitu. Lepas tu banyak jugalah puasa yang berulang-ulang seperti puasa pada Isnin Khamis. Dan puasa pada 13 14 hari bulan. Dan puasa pada akhir bulan. Itu puasa yang berulang-ulang. Maka masalah katanya tak boleh dia nak puasa sunat, melainkan kena izin, yakni puasa sunat yang berulang-ulang. Ini dalam mazhab Syafi'i. Puasa yang berulang-ulang. Tetapi kalau puasa yang tidak berulang-ulang, maknanya lama-lama sekali ada, seperti puasa pada hari Arafah, seperti puasa pada 10 bulan Muharram, panggil puasa Ashura. 10 Muharram. Puasa pada 10 Muharram, hari Ashura, puasa pada Arafah, hari 9 belum raya haji, hari Arafah hari 9, itu kira kata tak berulang. Jangan kata ulang juga setahun sekali. Itu setahun sekali tak bilangannya. Maka kalau puasa yang tidak berulang-ulang, seperti puasa Arafah, seperti puasa Ashura, maka boleh nak puasa dengan tidak minta izin. Kalau tak minta izin, boleh nak puasa. Kalau tak minta izin, boleh nak puasa. Melainkan suami larang di awal. Jadi maksudnya kalau puasa yang tidak berulang-ulang, kalau suami larang tu, tak boleh juga nak puasa. Kalau suami larang, kau jangan puasa hari 9 Arafah. Kau jangan puasa pada hari Ashura hari 10. Boleh jadi ada dia, ajak dia lah. Tapi kalau suami tidak larang, tidak menegah, dia boleh nak puasa dengan tidak minta izin. Dia boleh nak puasa dengan tidak minta izin. Jadi maknanya, dia tak macam Isnin Khamis, dia kena minta izin dulu. Saya nak puasa Isnin Khamis, minta izin saya puasa hari Isnin Khamis, tu dia kena minta izin gitu. Tapi kalau puasa yang tidak berulang seperti puasa hari Arafah,
seperti puasa hari Arafah, maka itu kalau suami tak larang, tak ada larangan daripada suami, tidak tegahan daripada suami, boleh dia nak puasa walaupun tak minta izin sekalipun. Contohnya, kita katanya malam tu malam Arafah. Nanti dengan suami, tak larang pun nak puasa esok. Kalau dia nak larang, dia dah larang lah. Kata esok kau jangan puasa. Dia tak larang. Sampai masa dia makan sahur, niat puasa, boleh. Walaupun, jadi tak payah minta izin. Janji jangan ada tegahan larangan daripada suami. Boleh nak puasa walaupun tak minta izin. Dan dengan maknanya kalau puasa Isnin Khamis yang berulang tu tak boleh dia menuju kepada puasa, tak boleh dia menuju menghadapi kepada puasa melainkan dapat izin daripada suami. Jadi kalau puasa seperti puasa hari Arafah, tak payah minta izin lah. Kalau suami nak larang, dia larang dia awal. Melainkan kalau dia dah puasa tak boleh nak larang dah. Begitu. Itu jadi itu dalam mazhab Syafi'inya begitu ya. Maka itu masalah puasa sunat. Jadi puasa sunat dibahagi kepada dua. Puasa sunat yang berulang-ulang, puasa sunat yang tidak berulang-ulang. Kalau puasa sunat yang berulang-ulang, tak boleh nak menghadapi puasa, melainkan dapat izin lebih dahulu. Dan minta izin belum pada nak menghadapi puasa. Kalau puasa sunat yang tidak berulang, seperti 1 tahun, 1 hari, seperti Arafah, Ashura, maka itu walaupun tidak ada minta izin, boleh dia nak menghadapi puasa dengan tidak minta izin. Melainkan suami larang di awal. Itu jangan puasa lah. Begitu. Lepas tu masalah pulaknya, masalah puasa Isnin Khamis tu kena minta izin sekiranya kalau suami tidak musafir. Tu pula. Jadi masalah puasa Isnin Khamis yang berulang-ulang tu mesti kena minta izin. Itu pun nak minta izin, itu pun kalau suami ada kat rumah. Tidak musafir. Kalau contohnya suami duduk kat Mekah buat umrah, atau suami balik kampung, dia ada kat rumah dia, di bandar masalah. Suami kata nak balik ziarah orang tua, nak balik ziarah mak ayah 4-5 hari masalah. Jadi masa tu suami tidak ada kat rumah. Maka kalau dia nak puasa sunat tu tak payah minta izin lah. Sebab tujuan diminta izin tu takutnya kalau dia puasa, suami nak jimat tak boleh. Kalau ketika suami perlu, begitu. Itu masalah puasa sunat. Adapun kalau puasa wajib, wajib sebab qada, wajib sebab puasa wajib sebab puasa tu puasa qada, atau wajib sebab puasa tu puasa apa dia? Puasa nazar, artinya puasa kafarah, kafarah sumpah masalah. Puasa tu puasa kafarah, maka itu boleh nak puasa walaupun suami larang sekalipun, boleh dia nak puasa. Sebab tu dia katanya malaikan puasa Ramadan, malaikan puasa Ramadan, maka tak payah minta izin lah. Sebab tu suami, kalau suami larang tu wajib deraka kepada suami. Kalau suami kata kau jangan puasa sebulan-bulan Ramadan, kau jangan puasa, mesti kena deraka pada suami supaya dapat taat kepada Allah. Sebab tak boleh taat kepada makhluk pada maksiat kepada Khalik, kepada Allah. Kalau suami larang puasa bulan Ramadan, maka wajib dia deraka kepada suami. Jangan ikut suami lah, ikut perintah Allah. Begitu. Lepas tu masalah kalau begini, suami pergi kerja.
biasanya dia balik malam. Malam orang dah tak puasa kan. Subuh dia keluar. Pergi hijrah. Lepas tu malam balik. Tapi bukan orang musafir. Bukan orang musafir. Dia pergi hijrah. Biasanya subuh dia keluar. Keluar rumah. Balik malam. Biasanya begitulah. Maka itu pun tak boleh nak puasa tu sebab suami bukan orang musafir. Kira kata suami ada kat rumah. Cumanya dia pergi kerja, dia balik malam saja. Sebab kemungkinannya dia balik tengah hari, dia kerja minta cuti kerja separuh hari saja. Sebab tu kemungkinan dia balik di tengah hari. Sebab tu sekiranya nak yang kata tadi tu masalah suami musafir, sekiranya dia tak mungkin dia nak balik dalam masa yang dalam waktu dia puasa. Itu boleh. Tapi kalau masalah suami kerja pergi keluar waktu sudah salat subuh, suami keluar pergi kerja balik malam, itu mesti kena minta izin juga. Mesti kena minta izin juga sebab boleh jadi suami tu ambil cuti. Ambil cuti dia kerja sebelah pagi saja, sebelah petang dia balik. Boleh jadi begitu. Maknanya suami balik awal. Boleh jadi begitu. Maknanya kena minta izin juga. Tapi masalah katanya suami balik kampung 4-5 hari baru nak patah balik. Itu tak mengapa dah. Itu masalah sakutan dengan puasa sunat yang katanya tak boleh nak puasa sunat mesti kena minta izin. Itu kait-kait dia, syarat-syarat dia tu ada. Bukan semata-mata puasa sunat tu kena minta izin. Jadi kesimpulannya kena minta izin tu masalah puasa yang berulangan. Puasa yang berulangan-ulangan. Lagi pulanya nak minta izin tu sekiranya suami tu hadir. Kalau suami musafir tak balik, seperti suami pergi umrah tu, dalam masa suami musafir tu tak ada kat rumah tu, itu tak payah minta izin juga. Lepas tu jenis puasa yang setahun sekali, tahunan. Yang setahun sekali tu kira katanya tidak berulang. Apa dia puasa yang setahun sekali? Tadi dah dua. Puasa Arafah, puasa Ashura 10 Ashura tu maknanya puasa 10 Muharram. Lepas tu puasa selepas raya, puasa 6. Puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Puasa 6 hari daripada bulan Syawal pun masuk dalam puasa yang tidak berulangan juga. Sebab dia setahun sekali. Itu tak payah minta izin. Nak puasa 6 hari bulan Syawal tu pun tak payah minta izin. Sebab itu puasa yang tidak berulangan. Dia katanya setahun sekali itu tidak berulang. Walaupun 6 hari sekalipun. Walaupun 6 hari. Lagi pulanya 6 hari itu dia tak mesti 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu. Sebab 6 hari itu mana-mana dalam bulan Syawal nak bagi cukup 6 hari. Sebab tu tak payah minta izin juga. Itu ya. Kemudian katanya sambung dengan cerita kita. Apabila berbuat ia perempuan, yakni isteri itu, nascaya adalah pahala bagi suaminya. Pahala baginya bagi suami, yakni bagi suami, dan dosa atasnya yakni atas perempuan itu. Jadi masalah kita katanya puasa Isnai Khamis tadi. Dia puasa dengan tidak minta izin daripada suami. Dia puasa, maka puasa tu sah ke tidak? Jawabnya sah. Puasa Isnai Khamis yang dia puasa dengan tidak minta izin daripada suami, padahal suami tu hadir, puasa tu memanglah sah. Tapi pahala dapat kepada suami. Pahala puasa tu dapat kepada suami, dia boleh dosa. Tu mana katanya, maka apabila berbuat ia perempuan. Berbuat ia perempuan. Mana dia puasa juga. Padahal suami tak bagi izin. Nascaya adalah pahala, ini pahala puasa dia tu.
baginya, yakni bagi suami. Pahala puasa tu dapat kepada suami, lepas tu dia orang yang puasa tu. Dan dosa atasnya, yakni atas perempuan itu, dia dapat dosa, suami dapat pahala. Jadi maknanya apa dia? Pahala puasa dapat kepada suami, dia dapat dosa puasa. Begitulah. Jadi maknanya tak pasal buat sebab pahala dapat pada suami, maka dia dapat dosa. Begitulah. Dan bahawasa tiada keluar ia melainkan dengan izinnya, maka jikalau keluar ia nescaya melaknatkan dia oleh malaikatur rahmat dan malaikat azab, hingga kembali ia. Sekali lagi, dan bahawa tiada keluar, yakni haram dia keluar daripada rumah. Haram bagi isteri, atas isteri, tiada ni haram keluar. Tiada keluar, yakni haram keluar ia, ya isteri, keluar daripada rumah untuk nak pergi ke mana-mana lah. Tapi keluar dalam kawasan rumah untuk nak buang sampah kat tepi rumah, itu tak dikirai. Keluar, contohnya dia keluar mesti kena duduk dalam rumah, tak boleh keluar daripada pintu rumah, bukan maksud gitu. Maksud keluar ni pergi ke mana-mana. Maksud keluar ni pergi ke mana-mana. Jangan faham katanya dia ada rumah, lepas tu dalam rumah tu, tepi rumah tu ada pagar rumah keliling. Lepas tu dia nak keluar ambil serai kat tepi rumah ke masalah, ambil sayuran kat rumah, atau nak sampuk, nak buang sampah kat tepi rumah, nak bersih kat tepi rumah. Itu bukan masalah keluar. Sebab maksud dengan keluar tu apa dia? Pergi ke mana-mana. Dan tiada keluar, ini haram dia keluar, dia pergi ke mana-mana walaupun nak balik ziarah mak ayah yang sakit sekalipun. Itu sebut dalam kitab Bajuri. Walaupun balik nak ziarah ibu bapa yang sakit sekalipun, walaupun meninggal sekalipun. Walaupun ibu bapa tidak ada dah orang yang paling rapat, paling dekat dengan dia apa? Ibu bapa lah. Walaupun nak balik ziarah ibu bapa yang sakit, yang mati sekalipun, tak boleh nak keluar, nak pergi. Melainkan dengan izinnya. Itulah. Kena minta izin. Kalau tidak, masuk dalam neraka. Tapi suami pun jangan keras sangat. Isteri minta izin nak balik mak ayah duk sakit kan. Bagilah. Tapi kalau suami tak bagi, tak boleh. Walaupun nak ziarah mak ayah yang meninggal sekalipun tak boleh. Kena minta izin juga. Tapi masalahnya kita meraih kepada adat juga orang kitanya, kalau mak ayah sakit apa kematian tu dengan secara nak minta izin, nak tunggu telefon, lebih-lebih lagi orang zaman dulu telefon tidak ada kan. Tapi dah maklum, kalau tahu katanya kalau kecemasan gitu boleh nak pergi dengan tidak minta izin, suami pun tak kata apa. Kalau pergi dengan sebab kecemasan, maka itu tak mengapalah, itu tengok adat lah pulaknya. Lepas tu masalah katanya nak pergi itu sekiranya kalau rumah runtuh, kalau masa berlaku kebakaran, itu tak payah minta izin juga. Tu tengoklah keadaan pula. Tapi saja-saja nak pergi ada hajat tu hajat ni, suami tak bagi pergi, itu tak boleh. Walaupun nak balik ziarah mak ayah sakit mati sekalipun tak boleh. Itu kena dapat izin daripada suami. Walaupun nak pergi solat kat masjid pun tak boleh. Tak boleh, mesti kena izin daripada suami. Mereka suami itu maklum-maklumlah katanya adat orang kita tu, isteri nak pergi ke surau ke masjid tu tak larang kan. Dah maklum dengan adat, itu tak mengapalah. Tapi kalau adat orang Arab tu, perempuan tak pergi ke surau masjid. Tu nak pergi kena minta izin lah. Tapi kita orang Melayu tu adatnya perempuan pergi ke surau ke masjid. Dah maklumnya begitu, maka itu adat tempatan masing-masing pula.
Melainkan masalah nak belajar fardu ain, nak belajar fardu ain yang mana suami tak nak belajar benda yang perlu dibelajar, yang wajib dibelajar, suami tak pandai nak ajar atau tak ada masa nak ajar, itu tak boleh lah. Dia kena pergi carilah. Walaupun suami tak izin sekalipun boleh nak pergi. Begitu juga masalah perempuan, isteri, suami tak bagi nafkah. Suami tak bagi nafkah saja, salah balik suami tak bagi nafkah, maka isteri tak boleh duduk dalam rumah sebab tidak ada benda nak makan. Maka mesti kena pergi bekerja, mesti keluar beli makan, itu tak mengapa juga. Sebab salah balik suami. Maka kembali kepada masalah kita, jikalau keluar keluar dengan tidak minta izin, maka jikalau keluar ia, nascaya melaknatkan dia oleh malaikatur rahmat. Kalau dia keluar padahal suami tak izin, dia keluar juga, maka melaknatkan dia, sebab itu dah salah. Maka melaknatkan dia oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi maknanya malaikat rahmat dan malaikat azab tu sentiasa minta daripada Allah jauhkan dia daripada rahmat. Hingga kembali sehingga dia balik ke rumah. Sehingga dia balik ke rumah. Begitulah. Kama katanya, dan diriwayatkan bahwasanya datang satu orang Badawi. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستعين كما قرأنا وما حفظنا وما سمعنا فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Jazakallahu khairan katsira Baba. Assalamualaikum. Abang nak tanya Bang. Abang nak tanya satu soalan je Bang. Ya. Puasa Rejab dan Syakban tu kira setahun sekali ke macam mana Bang? Mana isteri boleh puasa ke tanpa izin suami untuk Rejab dan Syakbannya puasa? Dia Rajab dan Syaban tu dia tidak ada puasa yang tertentu. Hari yang tertentu tidak. Dia tidak ada, contohnya dia bulan Rajab, bulan Syaban pun macam puasa biasa. Macam bulan biasa, mana tidak ada puasa yang tidak ada hari yang ditentu untuk puasa tu, tidak ada. Jadi maknanya masalah sunat puasa dalam bulan Rajab dan Syaban tu macam bulan lain-lain. Jadi maknanya biasanya yang berulangan. Jadi maknanya puasa bulan Rajab sama dengan puasa bulan lain lagi. Jadi kalau Senin Khamis tu jadi berulangan. Lepas tu hari yang tertentu seperti puasa hari Arafah, seperti puasa Ashura, tidak ada pada bulan Rajab, pada Syaban tu tidak ada. Jadi maknanya tidak ada hari yang ditentu kata sunat seperti hari 9 Arafah, 9 Zulhijjah atau 10 bulan Muharram tu tidak ada. Jadi macam bulan lain. Maknanya masuk dalam berulangan. Senin Khamis. Lepas tu masalah puasa yang bukan Senin Khamis tu, yang katanya saja-saja nak puasa hari ni, tak ada kerja, tak ada puasa. Contohnya seorang tu satu had dia bercuti, dia nak puasa, maka sekiranya itu pun masuk dalam kata berulangan. Mesti kena minta izin. Sebab dia tidak ada puasa yang ditentu hari seperti Arafah dan Ashura. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama lagi.
Terima kasih, Abah. Assalamualaikum.